Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah, baginda mengucapkan alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan seterusnya. Wa man ya'sihima, dan sesiapa man yuti'illah wa rasulahu faqad rasyad, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya berarti dia telah mendapat petunjuk, dan sesiapa yang derhaka kepada kedua-duanya maka tidaklah akan dia akan memudaratkan kecuali dirinya sendiri, dan dia tidak memudaratkan sedikit pun Allah. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Syihab tentang khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Lalu perawi menyebutkan sama seperti makna hadis yang telah tersebut sebelum ini, dan dalam riwayat ini ada dia menyebutkan wa man ya'sihima faqad ghawa. Faqad ghawa begitu. Tadi tak ada kan? Wa man ya'sihima fa innahu la yadhurru. Ni wa man ya'sihima faqad ghawa, sesiapa yang derhaka kepada kedua-duanya berarti dia telah sesat. Dan kami memohon kepada Allah Tuhan kami agar dijadikannya kami termasuk dalam golongan orang-orang yang taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya, mengikut keredaannya dan menjauhi kemurkaannya, kerana sesungguhnya kita bergantung kepadanya juga. Kita bergantung kepadanya dan melakukan sesuatu kerananya, kita dengannya dan untuknya. Boleh juga. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Adi bin Hatim bahawa ada seorang khatib berucap di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan sesiapa yang derhaka kepada kedua-duanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berkata, bangunlah, ataupun pergilah, bi'sal khatibu anta, seburuk-buruk khatib ialah awak, ataupun khatib yang paling tak pandai ialah awak. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada anak perempuan Harith bin An-Nu'man. Beliau berkata, tidak ku hafal qaf melainkan dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap dengan membacanya pada setiap berkhutbah, dengan membacanya pada setiap Jumaat. Qalat bintul Harith itu berkata, wa kanat tanur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapur yang ini tempat membakar roti, ya. Dan tempat membakar roti kami sama. Abu Dawud berkata, Rawh bin Ubadah meriwayatkan daripada Syu'bah, katanya anak perempuan Harithah, yakni bukan anak perempuan Harith seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad bin Ma'an. Yang ini dia kata binti Harith, ini binti Harithah bin Nu'man. Ibnu Ishaq berkata Ummu Hisham binti Harithah bin An-Nu'man. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah, beliau berkata, sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sederhana, khutbahnya juga sederhana. Nabi SAW membaca beberapa ayat Al-Quran dan memberi peringatan kepada orang ramai. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Amrah, daripada saudara perempuannya. Beliau berkata, aku tidak mengambil qaf melainkan dari mulut Rasulullah SAW. Nabi SAW selalu membacanya pada setiap Jumaat. Abu Dawud berkata,
Demikianlah hadis ini diriwayatkan oleh Yahya bin Ayyub dan Ibnu Abi Rijal daripada Yahya bin Sa'id daripada Amrah daripada Ummi Hisham binti Harithah bin An-Nu'man. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Amrah daripada saudara perempuan. Jadi Yahya bin Sa'id meriwayatkan daripada Amrah daripada saudara perempuan bagi Amrah binti Abdurrahman. Saudara perempuan dia ni lebih tua daripadanya, dan dia mengemukakan sama hadis yang sama maknanya dengan hadis yang tersebut sebelum ini. Bab raf'il yadain 'alal mimbar. Ini bab mengangkat tangan, kedua tangan di atas mimbar. Dengan syaratnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Husain bin Abdurrahman. Beliau berkata, Umarah bin Ruwaibah telah melihat Bishr bin Marwan ketika dia berdoa pada hari Jumaat. Maka Umarah berkata, qabbahallahu hatainil yadaini. Semoga Allah memburukkan ataupun menghuduhkan kedua-dua tangan ini, ataupun membinasakan kedua-dua tangan ini. Qala Zaidah yakni perawi daripada Husain berkata, qala Husain berkata, Umarah menceritakan kepadaku, katanya, sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di atas mimbar. Baginda tidak lebih daripada ini, yakni berbuat begini. Maksudnya jari telunjuk dia sababah, yakni jari yang mengiringi jari ibu jari ni, yakni dengan jari telunjuk ni. Mana paling tinggi dia buat pun begitu. Begitu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad. Beliau berkata, tidak pernah kulihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghulur kedua tangannya sama sekali ketika berdoa di atas mimbar, dan tidak juga pada tempat lain. Tetapi aku hanya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat begini, dan beliau yang Sahal bin Sa'ad mengisyaratkan dengan jari telunjuk dia. Di samping dia menggenggam wusta bil ibham, yakni jari tengah ni dengan ibu jari, dan anak dia gitu. Gitu. Babu iqsaril khutab. Ini bab meringkaskan, memendekkan khutbah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ammar bin Yasir, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintah kami supaya memendekkan khutbah, meringkaskan khutbah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah As-Suwai, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memanjangkan khutbahnya pada hari Jumaat. Khutbahnya hanya beberapa ucapan yang ringkas. Babud dunu minal imam 'inda al-mau'izah. Ini bab mendekati ataupun menghampiri imam pada ketika khutbah, ataupun berada dekat dengan imam pada ketika khutbah. Dengan syaratnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Samurah bin Jundub bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhduru dzikr, hadirlah kamu untuk mendengar khutbah, wadnu minal imam, dan hampirilah imam. Kerana seseorang yang sentiasa menjauhi dirinya, itu akan terus jauh sehingga dilewatkan kemasukannya ke dalam syurga, walaupun dia memasukinya. Jadi baru ni sebenarnya awal tu kita sudah baca dah, cuma tak ada nak bincang. Jadi begitulah di antara khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam kitab ni, iaitu apa dia? Dia baca alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Kalau kita tengok ke sini,
Kita tengok sini, Nabi SAW sebut kan, hujung dia kita tengok, man yuti'illah wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sihima fa innahu la yadhurru illa nafsah, dan seterusnya. Wa man ya'sihima tu dia gabungkan kedua-dua sekali. Sesiapa yang derhaka kepada kedua-duanya, yakni Allah dan Rasul. Itu dalam hadis yang mula-mula kita baca malam ni. Dalam hadis yang kedua, kalau kita perhati lagu tu juga, wa man ya'sihima faqad ghawa. Dia gabungkan kedua-duanya, Allah dan Rasul tu letak sekali. Tapi kalau kita perhati hadis yang ketiga, orang tu kata, ada satu orang pergi berkhutbah depan Nabi SAW. Dia kata wa man ya'sihima. Nabi SAW pun suruh pergi. Kita kata perambak lah, pergi. Dan dia kata, mulah khatib yang paling tak pandai. Jadi tak pandai, dia kata tak pandai tu butir mana? Situ butir mana? Kebanyakan ulama mengatakan yang Nabi SAW kata dia tak pandai, paling tak pandai, sebab dia gabungkan dhamir itulah, yakni wa man ya'sihima, sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, sesiapa yang derhaka kepada kedua-duanya. Kedua-duanya. Dia tidak kata sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, tetapi dia kata sesiapa yang derhaka kepada kedua-duanya. Butir itulah yang Nabi SAW kata dia ni tak pandai. Dan Nabi SAW kata idhab, pergi. Maknanya perambaklah kita kata. Jadi kalau kita kata tak pandai, macam mana Nabi SAW sendiri sebelum pada ni, dua hadis sebelum pada ni, dia pun kata lagu tu, wa man ya'sihima. Itu persoalan. Jadi apa sebenarnya butir hak Nabi SAW kata orang ni tak pandai berucap, tak kena? Sedangkan kebanyakan ulama mengatakan sebab itulah. Padahal kalaulah itu, Nabi SAW sendiri pun ada guna. Dua hadis yang kita baca. Kita tengok dalam syarah ni. Dalam syarah ni dia ada sebut, muka surat 96 bawah sekali, dia kata Syaukani berkata, dia ambil daripada Syaukani. Hadis ini menunjukkan boleh kita sebut sekali Allah dan Rasul tu dalam bentuk ganti nama sekali. Hima kedua-duanya boleh. Selain daripada hadis ni, ada lagi. Dalam Bukhari pun ada, dalam Muslim pun ada. Nabi SAW kata gini bunyi dia, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Maknanya seseorang tu dia baru beriman betul, jadi apabila Allah dan Rasulnya lebih dikasihinya daripada selain daripada kedua-duanya. Daripada kedua-duanya. Ini disebut sekali juga tu, dalam bentuk dhamir gitu, tasniyah, dhamir tasniyah. Selain daripada tu, kalau kita perhati lagi di dalam Bukhari, Muslim dan lain-lain pun ada sebut, iaitu pada hari Khaybar Nabi SAW suruh seseorang supaya mengisytiharkan begini, mewar-warkan begini, iaitu Allah dan Rasulnya yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah. Allah dan Rasulnya kedua-duanya melarang kamu daripada memakan daging himar ataupun keldai kampung. Dia sebut di sini dalam bentuk fi'il tu, dalam bentuk tasniyah. Maknanya kedua-dua Allah dan Rasul tu sebut sekali. Dalam hadis Muslim dia sebut ni lah, moga dia petik daripada Syaukani, ni lah kita nak baca. Dia sebut may yuti'illah wa rasulahu faqad rasyad
wa man ya'sihima faqad ghawa. Ya'sihima, sebut hima tu sekali. Tetapi bila orang lain baca kata lagu ni, Nabi SAW kata kepada dia, bi'sal khatibu anta. Qul, kamu kena kata gini, wa man ya'sillaha ta'ala wa rasulahu faqad ghawa. Tak boleh sebut hima. Tetapi sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, mana dia sebut. Sebab itulah kebanyakan ulama kata butir dia hanya situlah. Padahalnya kita tengok Nabi SAW banyak tu. Dan boleh jadi orang tu pun dia dengar dah. Nabi SAW pernah gabungkan. Jadi apa yang gitu mau berat tu? Baik. Habislah situ. Jadi dia pun ambil daripada ni, ambil atas ambil lah. Dia ambil daripada Syawakani ambil daripada Imam Nawawi. Dia kata sebabnya, supaya kata Imam Nawawi lah kata dia, sebab khutbah ni dia nak apa dia? Khutbah ni sifat dia kena bas dan idah, terang khutbah ni, dan terperinci. Terperinci, jangan ada sakuk-sakuk, jangan ada isyarat-isyarat, jangan ada macam tu orang tak faham boleh. Biar terang. Dan kena menjauhi isyarat dan sebut lambang-lambang. Tak boleh lagu tu. Sebab itulah Imam Nawawi kata pula ni, dia kata Nabi SAW bila dia kecek, dia ulang 3 kali hak tolak supaya orang faham. Sebab pada ketika nak ulang faham, biar faham sungguh lah. Gitu. Lepas tu Imam Nawawi kata, yang dia sebutkan dhamir dalam bentuk isim tasniyah, hak tadi dalam hadis tadi, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, itu bukan khutbah, bukan untuk nasihat, itu ta'lim, untuk nak mengajar hukum kata dia. Kalau hak mengajar ni paling itunya paling ringkas lah, yang paling mudah untuk dihafal. Sebab tu dia guna dalam bentuk ringkas gitu. Berbeza dengan khutbah untuk nasihat ni, bukan untuk dihafal, untuk orang dapat pengajaran itu. Itu kata Imam Nawawi. Tetapi hak Imam Nawawi kata tu bercanggah dengan hak ni, dengan hadis yang kita nak baca ni. Sebab Nabi ni dalam khutbah ni capur sekali, letak sekali gunakan dhamir tasniyah tu. Imam Nawawi kata hak tak boleh tu dalam khutbah. Sebab khutbah ni kena jelas. Ni Nabi khutbah lah ni masalahnya. Apa orang tu pun khutbah juga. Jadi kira-kiranya kalau dia buat serupa dengan Nabi, apa? Tak apa sedap. Tak apa sedap Pak Imam Nawawi jawab tu, tak apa sebab. Tak apa sedap. Qadi Iyad mari. Dia kata bukan sebab tu, dia kata. Bukan sebab guna dhamir tasniyah tu. Sebab Nabi bantah ni, sebenarnya Nabi bantah dia menggabungkan dhamir yang boleh membawa arti sama kedudukan Nabi dengan Allah. Boleh membawa gitu. Dan kalau hak dia sebut tadi, kamu kena kata gini, kamu kena suku gitu. Bermakna sebut Allah dulu dan Rasul nombor 2. Itu baru kedudukannya dari segi tertibnya baru molek. Ni kalau letak sebut sekali itu maknanya sama taraf Allah dan Rasul. Itu mengelirukan. Dengan sebab itulah kata dia dalam hadis yang lain, Nabi SAW kata, jangan seseorang daripada kamu kata Masya Allah wa sya'a fulan, apa yang dikehendaki Allah dan dikehendaki oleh si fulan. Dia tak sibuk kata lagi tu. Tetapi dia kena kata gini, Masya Allah thumma ma sya'a fulan, apa yang dikehendaki Allah kemudian apa yang dikehendaki fulan itu. Dia kata. Tetapi masalahnya hak ni Nabi SAW ni hadis hak kita baca ni sebut sekali tu dalam bentuk tasniyah. Kalau kita kata tak boleh, apa-apa. Kalau takut samalah Allah dengan Rasul dan Nabi ni, kan dia buat gapo-gapo ni untuk orang ambil pengajaran daripada dia sebagai mengajar. Dan kalau takut sama dengan Allah, apa dia sendiri tu kata lagu tu? Itu masalah.
Macam-macam lah jawapan ulama. Di antaranya kalau kita tengok dalam kitab ni sendiri pun, dia ada sebut beberapa jawapan dia. Cuba kita tengok pada muka surat 99. Antara jawapan selain daripada hak tadi yang disebutkan oleh ulama, yang pertamanya ialah, ini pada muka surat lain pula, ini khusus untuk Nabi. Dia kata, jadi hak guna tasniah ni, Allah dan Rasul tu sekali letak khusus untuk Nabi, orang lain tak boleh. Sebab Nabi dia cukup faham. Dari segi akidah ni tidak serupa kita. Dia cukup faham makam tu, Allah lain, dia lain. Tapi kalau orang lain boleh jadi keliru. Boleh jadi keliru. Mungkin dia tidak keliru, orang lain akan datang akan keliru. Sebab itu khusus untuk dia. Tetapi hak ni hadis ini nampak bila dia berucap depan orang ramai, makna dia sebagai nak mengajar orang. Nak mengajar orang. Kalau nak khusus untuk dia, tak padan lagi setara tu. Kita nak kata ini khusus untuk Nabi. Sebab apa dalil, bukti bahawa ini khusus untuk Nabi? Apa dalil? Semata-mata kita kata begitu tak boleh. Sebab apa? Sebab hak umumnya kalau Nabi ni dia buat depan orang ramai, maknanya kecuali ada dalil. Kalau tak ada dalil, kira-kiranya dia nak suruh orang tiru. Macam mana kita kata khusus untuk dia? Sebab khusus untuk Nabi ni tidak boleh atas dasar andaian gitu saja. Tu ada orang bantu. Yang kedua, iaitu Nabi SAW bantah khatib tadi, sebab takut kelirulah sama Allah dan Rasulnya. Sebab tadi juga takut keliru. Yang ketiga, Nabi SAW kata ke dia gitu tu tidak sebagai wajib. Dia tak boleh kata lagu tu haram benar. Maknanya sebagai itu irsyad. Maknanya hak moleknya Nabi SAW ajar kepada dia, hak moleknya kamu kata begini, hak tadi tu tak molek. Tapi bukanlah sampai kepada peringkat haram. Hak lebih aula untuk kamunya, hak lebih molek untuk kamunya letak suku. Bukan letak sekali gitu, kata dia. Tetapi kita kata kalau sekadar nak adab gitu saja, apa yang Nabi SAW kata berat ke dia tu, bi'sal khatib anta. Hak paling tak pandai berat tu, kata lagu tu. Kalau nak mengajar tidaklah sampai lagu tu. Kemudian yang keempatnya, iaitu Nabi SAW tahu dah dia tu, mana dari segi akidahnya tak berapa jelas molek lagi. Tak berapa jelas molek lagi. Dan ada lagi ramai hak serupa dia, sama ada pada masa tu dan akan ada pada masa akan datang, yang boleh keliru dengan ucapan yang seumpama ini, sehingga dia akan mengambil kesimpulan daripada situ bahawa Allah dan Rasulnya kedudukannya sama. Boleh jadi gitu. Jadi oleh kerana Nabi SAW ni mari untuk bawa ajaran tauhid, dia tak boleh ada sikit-sikit pun. Kalau ada nampak, dia tahulah, bukan untuk umum. Kalau orang tu faham molek tak apa, tidak khusus untuk dia, orang lain pun boleh juga guna. Tapi kena sedar molek, kena faham molek. Nabi lain, Allah lain, tidak sama. Nabi itu abduhu wa rasuluh. Tetapi kalau keliru, ada kemungkinan boleh mengelirukan. Tak boleh. Berkenaan dengan orang ni, khatib ni, dia ada lagu tu. Dan memang pun lah ni pun ada. Kadang-kadang Rasul tu dibuat macam Tuhan. Bukan setakat Rasul. Cuba kalau kita pergi keluar negeri ni, negeri kita ni alhamdulillah dah tak ada. Cuba pergi keluar negeri, tengok. Minta doa, tunduk depan kubur orang Islam. Islam ni tak kira hak kafir, hak Islam. Tunduk sujud depan kubur, nyanyi joget, minta dengan tuan kubur, biar dia minta dengan Tuhan. Ada juga dia mati dah kubur tu. Kubur ni jadi lebih kurang Hindu, lebih kurang orang kafir juga. Orang kafir semua berhala, dia sebuah kubur. Supaya pergi nak sujud situ. Ada kalanya dia minta biar tok wali tu minta dengan Tuhan, hajat dia. Ada kalanya tak, dia minta dengan tok wali tu sendiri. Mana tok wali dengan Allah tak tolong.
Kan ada tu. Dia ada, tak ada sini ada lain. Bahaya. Dengan sebab itu Nabi bagi peringatan tu. Memang boleh untuk rekah, untuk gitu gini boleh, tapi kena ingat semua. Sebab itulah dia kata, kalau orang tu tidak jelas dan dia boleh menyebabkan syirik, walaupun tidak jelas mula-mula tu, tetapi itu tak boleh bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Kalau dalam keadaan lagu tu tak boleh. Kalau nak guna pun mesti kena sedar mula. Kalau tidak tak boleh. Dengan sebab itulah ulama-ulama kalau dia tengok boleh menyebabkan jadi syirik, boleh menyebabkan jadi bid'ah, dia gerak selalu. Apa sebab? Dia takut orang kau jauh pergi. Dia takut orang kau jauh pergi. Orang panggil dalam kaedahnya sadduz zara'i'. Sadduz zara'i', tutup pintu. Pakai tutup selalu. Senang. Kalau tidak kan dia jadi lagu tu lah. Dia jadi lagu tu. Hak ni pun lagu tu juga. Hak ni paling molek. Dalam hak banyak-banyak ni, hak ni paling molek. Jawapan paling molek. Tetapi Imam Tahawi dia mari cerita lagu lain pula. Dia kata sebab Nabi kata kau orang ni bukan sebab tu tak ada sabit dhamir tasniah tu. Kedua-duanya ada sebab lain. Sebab cara dia berhenti tu tak kena. Gitu pula di dalam kitab Mushkilul Athar dia. Sebab dalam kitab Mushkilul Athar tu Imam Tahawi tujuan dia buat. Memang teballah kitab tu. Dia buat, dia mari hadis ni nampak bercanggah dengan hadis ni. Apa penyelesaian dia? Itu Mushkilul Athar tu molek. Kitab Imam Tahawi. Kadang-kadang kita tengok hadis ni bercanggah macam ni. Di satu pihak nampak dia larang. Dia kata tak molek. Di satu pihak dia buat. Dia sendiri buat. Itu penyelesaian dia. Dia kata ini tak kena dari segi takdim takhir. Dia kata takdim takhir. Misalnya kalau seseorang tu tak kena gaya, kalau dia baca tak kena, dia akan jadi lagu lain. Misalnya kita kata wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Kita nak baca lagu mana? Bahasa Arab ni kalau silap baris lagu lain dah jadi. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Maknanya ketika Ibrahim mengangkat batu itulah asas Baitillah letak dan Ismail. Makna kedua-dua tu akad batu tu asas untuk nak buat Kaabah tu. Tapi kalau kita kata ingatlah ketika Ibrahim akad batu tu untuk nak buat Kaabah tu dan Ismail, mana Ismail pun dia akad juga. Berat kan lagu tu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait, berhenti sekata. Wa Ismailu baca. Dia jadi lagu lain. Maknanya seorang yang nak berucap tu, khatib tu ataupun siapa-siapa pun, dia kena cara berhenti tu biar kena. Jangan tak kena. Kalau tak kena dia jadi berubah makna. Ataupun kalau dia tukar baris pun boleh jadi berubah makna. Kalau dia kata wa Ismaila, maknanya Ismail tu pun kena akad juga. Sebab batu tu lah, batu Kaabah tu diangkat oleh Ibrahim, Ibrahim pun akad anak dia. Nasabah juga kita kata dia satu segi murah anak kan kecil boleh akad. Kalau kita nak fikir secara gitu lah, padahal anak dia besar dah juga. Tapi tak kena lah. Kalau kita berhenti pun minal bait, berhenti sekata pun tak kena je. Dia mengelirukan. Wa Ismail tu start semula tu nak jadi lagu lain. Serupa juga sini. Dia kata begini. Dia kata begini. Wa man ya'sihima man yuti'illaha wa rasulahu faqad rashada wa man ya'sihima faqad ghawa. Dia berhenti situ. Dia kata man yuti'illaha wa rasulahu faqad rashada wa man ya'sihima. Dia berhenti sekali. Faqad ghawa. Itu salah jadi. Dia akan jadi lagu mana? Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia mendapat petunjuk. Dan sesiapa yang derhaka kepada kedua-duanya, mana hak derhaka kepada kedua-duanya pun dapat petunjuk juga. Dia akan jadi lagu tu kalau berhenti situ. Padahalnya dia kena berhenti. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sihima faqad ghawa. Itu betul. Ini dia berhenti situ.
Jadi Nabi tegur sini yang kata paling tak pandai tu, sebab itulah jadi berubah makna, jadi tak molek makna. Mana dapat petunjuk ni orang yang taat kepada Allah pun dapat petunjuk juga, hak deraka kepada Allah dan Rasulnya pun dapat petunjuk juga. Lagu mana lagu tu? Tapi ini dalam riwayat ni. Dalam riwayat ni kan dia ada sebut mula-mula tu man yuti'illah wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sihima. Jadi orang ni pun dalam riwayat ni dia kata Rasulullah kata lagu tu. Orang ni pun kata lagu tu. Man yuti'illah wa rasulahu wa man ya'sihima. Yani man yuti'illah wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sihima. Berhenti sekat tu. Berhenti sekat tu. Ataupun dia berhenti sekat tu, lepas tu faqad rawa tu suku. Hak tu hak salahnya. Itu. Dalam keadaan tidak ada faqad rawa, ataupun kalau ada faqad rawa tu dia berhenti sebelum pada tu, nuktah. Dia berhenti. Hak tu salahnya. Tetapi kalau ada faqad rawa tu dan dia tidak berhenti sebelum pada tu, maknanya tidak salah. Apa salahnya? Sebab itulah kebanyakan ulama dia tidak nampak gitu. Dia nampak guna tasniyah tadi tu. Hak tu hak silap. Bukan kerana berhenti tak kena tu. Jadi hak kebanyakan ulama kata lagu tu. Kemudian kita tengok dalam kitab ni, dalam Syarah Badrul Majhud ni, muka surat 100. Lepas tu Khalil Ahmad Saharanpuri dia kata, "Thumma ra'aitu sahih Muslim." Lepas tu saya tengok Sahih Muslim, kata dia. Dalam tu kata dia hadis ni lah, min tariqi Waqi' an Sufyan an Abdul Aziz bin Rufi', lafaz dia gini, iaitu ada seorang lelaki berucap di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sihima faqad ghawa." Makna dia ada sebut faqad ghawa tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Bi'sal khatibu anta." Qul, kamu kena kata, "Wa man ya'sillah wa rasulahu." Qala Ibn Numair, "Faqad ghawa." Dalam riwayat ni ada penjelasan, ada disebutkan dengan jelas bahawa khatib itu tidak berhenti pada wa man ya'sihima. Dah. Dia tidak berhenti situ. Dan dia tidak putuskan dengan jazak, dengan jawab selepas tu. Berarti dia sesat. Dia tidak putuskan waktu. Dan Nabi SAW tegur ni menunjukkan betul suka hak kebanyakan ulama tu kata. Sebab dia sebut ya'sihima. Sepatutnya Nabi SAW kata, jangan kata lagu tu. Kamu kena kata wa man ya'sillah wa rasulahu. Kenapa? Kesilapan dia hak Nabi tegur tu kerana dia sebut ya'sihima. Dia kena kata begini. Bukan sabit dia dulu kemudian apa kamu berhenti situ. Dia tak kata begitu. Mana bukti bahawa orang tu berhenti sekat tu? Tak ada bukti. Baiklah. Maknanya tak ada bukti. Kira-kiranya bagi Khalil Ahmad, Syekh Khalil Ahmad Saharanpuri ni, hak Tahawi saat ni tak kemah mana. Tak kemah mana. Sebab apa? Tak ada bukti yang menunjukkan orang tu berhenti situ. Dia orang Arab, takkan dia tak berhenti. Dia orang Arab, dia reti syarat dengan jazak dia reti. Takkan dia berhenti sebelum daripada sebut syarat, dia berhenti sebelum daripada jazak. Takkan lagu tu. Apalagi kalau kita andaikan dia telah dengar hak Nabi kata sebelum pada tu, dia ikut Nabi kata. Baiklah. Kalau engkau kata dia, mungkin juga orang tu walaupun tidak ada bukti, tapi mungkin dia berhenti. Ada kemungkinan yang Nabi tegur tu, mungkin dia berhenti, yang menyebabkan jadi rosak makna tu. Saya boleh kata dia, boleh jadi dia berhenti tu kerana dia nak bersing kau, kerana dia nak cekik kau, kerana apa-apa. Kalau kerana tu nak batuk kau, tak apa. Kalau kerana tu apa yang Nabi marah gitu semua.
Jadi tak boleh berhenti ni kalau tak sampai tempat wakaf hak sepatutnya, tak boleh berhenti dalam semua keadaan kau. Patut dihukum, patut dicerca dalam semua keadaan. Walaupun nak bersin, nak batuk, nak gapo. Takkan lagu tu. Semua ulama kata tak apa kalau lagu tu. Berhenti dalam keadaan darurat lagu tu. Mana kita kan? Boleh jadi orang tu dalam keadaan tu. Tak pernah sabar kata dia. Sebab dia ni orang yang reti bahasa, bukan bangsa Arab, orang Arab. Tak pernah sabar. Dengan sebab itu hak paling moleknya hak tadi. Hak nombor 4 tadi. Iaitu Nabi SAW tahu dia ni tidak berapa jelira molek lagi tauhid. Ataupun Nabi SAW nak mengingatkan kepada orang seumpama tu dan orang lain, jangan keliru. Walaupun sebut sekali Allah dan Rasul begitu dalam bentuk dhamir tasniyah, itu bukan bermakna Allah dan Rasul itu sama kedudukannya. Itu sebagai peringatan lah, sebagai peringatan. Hak tu paling baik dalam banyak-banyak. Kita nak kata khusus untuk Nabi SAW pun tidak sesuai juga. Apa kesimpulan yang kita dapat buat? Iaitu Nabi SAW cukup jaga akidah tauhid. Sebab kedatangan dia pun mari ni bukan dia saja, Nabi-Nabi dulu pun tauhid tu nombor 1 sekali. Tauhid tu nombor 1 sekali. Kalau ada sesuatu yang boleh mengelirukan, boleh menjejaskan tauhid, makna kita kena beringat selalu, berhati-hati selalu. Seperti mana Nabi SAW pun buat lagu tu juga, semata-mata untuk mengingatkan. Takut-takut terlupa. Sebab apa? Sebab umat ni akan ramai kan macam-macam orang. Bila macam-macam, dia jiwa pun tidak sama lah. Jiwa pun tidak sama. Dengan sebab itu dia kena bagi selalu. Itu keistimewaan Nabi kita SAW. Sesuailah dia sebagai pembawa syariat yang terakhir. Sesuailah dia tu bagi peringatan semua. Sehingga kalau ada hak sesak, hak punah, hak gapo pun, mesti ada sampai kiamat jaminan. Hak molek orang Islam mesti ada. Tak ada semua tempat atas muka bumi ni semua, tak ada. Tak boleh nak tahu Islam hak sebenar. Tak ada lagu tu. Tapi kalau agama lain boleh berlaku. Walaupun asalnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok agama Yahudi, agama Kristian. Sehingga kita tak boleh tahu. Tauhid tak ada. Dan semua pahal lagu tu orang dia. Kita nak cari betul tak ada. Menasabahlah kalau berlaku lagu tu. Sebab dia memang yang dimansuhkan. Kita kata tak jadi masalah. Serupa juga agama Hindu, mengikut setengah-setengah ulama, asalnya agama tauhid juga. Tapi kalau dia nak cari Hindu hak tauhid, mana ada? Carilah mana dunia pun tak ada dah. Syirik berlaku. Tapi Islam tidak gitu. Walaupun ada pak lagu ni pun kita kata tadi, setengah-setengah tempat tu sembah kubur, minta dengan tok wali di kubur tu ada. Tapi semua apa? Tak. Tidak semua. Bahkan hak majoriti tidak gitu. Hak majoriti bila jumlah yang besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak lagu tu. Tidak lagu tu. Tapi setengah-setengah hak buat lagu tu dia dakwa Ahli Sunnah juga. Tapi Ahli Sunnah buat apa kerak lagu tu? Ahli Sunnah hak seperti kita boleh dapat. Itu bezanya ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat dia. Nak banding dengan umat orang lain. Seterusnya, ini sebenarnya dari segi kalau kita nak tengok zahirkan, ini semua ni termasuk di bawah bab seseorang tu berkhutbah dengan memegang busur panah. Sedangkan dalam riwayat mula-mula dia ada lagu tu dah. Riwayat kita baca saat ni tak ada. Dan riwayat seterusnya tak ada. Tak ada. Kalau Sahih Bukhari lagu ni baik bahas panjang tu. Tapi oleh kerana kitab lain kan, orang tak cara mana. Kalau tak kira hak ni kita baca saat ni, hadis-hadis saat ni termasuk dalam adab khutbah. Dan apa yang mesti ada pada khutbah kau, hak tu hak sesuainya. Sebab tak ada dah sebut tukak kau, busur kau, gapo kau tak ada dah. Hak orang tu berucap pun tak ada juga. Dia pegang gapo-gapo tak ada. Dan seterusnya hadis hak selepas ni tak ada. Cuma sebut khutbah tu. Khutbah tu lagu mana?
Khutbah tu gapo dia hak Nabi baca. Nabi SAW baca beberapa ayat Quran. Dan hak ni bolehlah kita sebut sebagai rukun ke, apa yang wajib dibaca ke di dalam khutbah. Tak ada kena mengena dengan pegang busur panah ataupun pegang tukak ke, apa tak ada dah di sini cerita. Tak ada. Jadi kalau nak kira, wallahu a'lam lah. Dia kalau nak kira, tapi tak ada arah lah kalau Muslim orang buat dah ni. Mungkin dia tak ada buat tajuk. Mesti orang buat tajuk sini. Tapi dah mungkin ni hak Imam Abu Daud sendiri dah nak kan. Kalau nak kiranya ada tajuk lain pun sesuai sini. Kalau nak kira dia buat tajuk lain. Sebab apa tak ada langsung dia sebut ni busur panah, apa tak ada. Cerita ke lain pula dah. Tapi tak di bawah tajuk tu berlaku. Hak sesuainya tajuk lain dah lah. Kalau Muslim orang buat lagu tu dah. Tak ada arah lah. Abu Daud dia kena pakai hak tuan dia tu. Tak apalah. Seterusnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Muhammad bin Ma'an daripada anak perempuan Al-Harith bin An-Nu'man. Al-Harith bin An-Nu'man dia kata, ni perempuan, perawi ni perempuan. Dia kata aku tidak ingat Qaf ni, surah Qaf tu, melainkan dari mulut Rasulullah SAW sendiri. Aku dengar pasal rajin dia baca tu, jadi aku pun jadi hafal surah. Dia baca, dia buat khutbah baca ni pada setiap Jumaat. Qalat, dia kata lagi, dapur Rasulullah dengan dapur aku, dapur kami sama. Duk masuk situ tempat tu. Nak sabarlah kalau dia dengar pun, siapa dia ingat masa dekat dengan rumah Rasulullah SAW, ataupun dia selalu dengar Rasulullah SAW baca, nak sabar sebab dia ni dekat. Jadi kongsi dapur. Kalau orang lain tidak kongsi dapur tu, dia ni kongsi dapur. Tak apalah. Abu Daud berkata, Rauh bin Ubadah meriwayatkan daripada Syu'bah, dia kata anak perempuan Harithah bin Nu'man. Tadi Muhammad bin Ja'far, kalau kita baca tadi Muhammad bin Ja'far meriwayatkan daripada Syu'bah dan seterusnya ke atas tu, dia kata binti Al-Harith. Tapi anak murid Syu'bah hak lain, iaitu Muhammad bin Rauh bin Ubadah, dia kata Syu'bah, dalam riwayat Syu'bah bintu Harithah, bukan Al-Harith bin An-Nu'man tu betul dah. Nak rayaknya hak tu ada tak marbutah, hak tu tak ada. Tapi kedua-duanya ambil daripada Syu'bah juga. Ibnu Ishaq kata, Imam Abu Daud kata, Ibnu Ishaq kata nama bintu tu anak perempuan. Tak cara lah Harith ke Harithah ke, tak cara dah. Bintu tu siapa? Ummu Hisham kata dia. Ibnu Ishaq sebut lebih terang, iaitu Ummu Hisham binti Harithah bin An-Nu'man. Jadi dia serupa, Ibnu Ishaq ni serupa dengan riwayat Syu'bah hak daripada Rauh bin Ubadah tu dari segi Harithah bin Nu'man tu. Tetapi Syu'bah dalam riwayat Rauh bin Ubadah tu tak ada sebut juga kunyah ke nama ke anak perempuan bagi Harithah tu, tak ada sebut. Tetapi Ibnu Ishaq ada sebut kunyah dia, iaitu Ummu Hisham. Tu Imam Abu Daud nak riwayat beza riwayat. Hak ni gini, dia riwayat. Tetapi hak ni dari segi sanad dia dulu. Dari segi sanad dia dulu. Mengikut Syekh Khalil Ahmad, dia kata dalam Muslim, dalam sahih dia, begitu juga dalam Musnad Imam Ahmad. Hak ni lah, hadis ni lah. Muhammad bin Bashar, Muhammad bin Ja'far Gundar ini,
an Syu'bah, supaya sanad ni lah kata dia. Tapi dalam kedua-dua kitab tu daripada bintil Harithah bin An-Nu'man. Tidak serupa dalam kitab Abu Daud ni, binti Al-Harith, tapi bintil Harithah bin An-Nu'man. Ini lafaz Muslim kata dia. An ibnati Harithah bin An-Nu'man, ini lafaz Imam Ahmad. Dalam kedua-duanya riwayat orang yang sama ada sebut lagu tu yang serupa dengan orang lain juga, iaitu Harithah bin An-Nu'man, bukan Al-Harith. Hak sebut Al-Harith ni dalam Abu Daud ini saja. Itu dia nak riwayat. Ni hak riwayat Muhammad bin Ja'far ni tanpa tak marbutah. Boleh jadi yang ni Muhammad bin Ja'far ini dia meriwayatkan dengan dua lafaz ini. Satunya lafaz hak tidak ada tak tu, hak sampai kepada Abu Daud tu hak tidak ada tak tu lah. Satu lagi dengan hak ada tak tu, dia juga riwayat. Jadi kalau hak ada tak tu serupa dengan orang lain lah. Itu dari segi nama saja tu. Nak ayatnya ulama ni dia cermat tu. Dari segi nama tu kalau beza tu dia hak ni lagu ni, hak ni lagu ni. Hak lebih tepatnya hak ada tak tu lah, Harithah tu. Sebab apa? Perawi yang sama ni dalam Abu Daud ni, di tempat lain, dalam kitab lain, dia lagu tu juga, Harithah juga. Harithah juga. Boleh jadi juga kadang-kadang orang ni kan dia nak perengkah, dia sebut lagu tu Harithah tu dekat hak tu lah kita kata. Jadi ini dari segi Imam Abu Daud nak sebut perbincangan sanad itu. Dalam sanad ni di antara ulama hadis bicaranya apa dia? Benda-benda lagu tu lah. Dia nak pasti takut Harith ni orang lain, Harithah ni orang lain, dok tula jadi. Masalah rekah dengan sebut penuh je. Sebut penuh dengan tidak sebut penuh. Jadi man ni man mana? Man Abdul Rahman tu. Kau man lain. Kita kata man tula je. Hak ni dia sebut rekah, hak tu dia sebut penuh Abdul Rahman. Dia sebut hak ni man saja lagu tu. Jangan kita keliru, jangan kita kata hak lain pun. Hak tula. Hak naknya dalam hadis ni apa dia? Iaitu baca Quran itu. Dalam khutbah ni ada baca Quran. Baca Quran dalam khutbah ni kedudukannya setara mana? Adakah sebagai rukun? Kau wajib saja kau sunat? Khilaf ulama situ. Khilaf ulama ada 4 pendapat. Yang pertamanya hak ni nak baca tu nak baca mana? Pula satunya wajib ke, rukun ke, sunat ke. Yang keduanya hak wajib ke kalau kata wajib, atau kalau kata sunat, kalau kata rukun. Wajib mana? Sebab khutbah tu ada 2. Khutbah yang pertama ke khutbah yang kedua. Situ ada khilaf. Kau pada kedua-duanya ada khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat, dan ada yang mengatakan rukun. Lepas tu khilaf tepat tu pula ada juga khilaf. Yang pertama kata salah satu. Kalau baca pada salah satu tu tak apalah, asal baca. Hak kata sunat tu bolehlah sunat. Hak kata wajib tu kena baca lah. Asal baca pada salah satu tak apa dah. Inilah mazhab Syafi'i. Dia kata. Dan ini sesuai dengan zahir hadis. Zahir hadis dia tak ada sebut baca dalam khutbah pertama atau khutbah kedua. Tapi dia sebut baca dalam khutbah. Walau bagaimanapun baca dalam khutbah, baca semua. Kalau tidak takkan dia boleh ingat dengan Nabi baca dalam khutbah tu. Menunjukkan baca semua. Kalau tidak wajib, baca semua agama dia. Hak nu kata kalau tidak rukun tu. Jadi rukun tu kalau baca semua tu. Jadi baca semua ni surah Qaf tu ke ataupun hak lain-lain, tak kira ayat Quran maksudnya. So, sini ni betul lah sebut Qaf. Surah Qaf tu. Yang kedua, dia kata dalam khutbah yang pertama tu. Hak tu tepatnya. Ini setengah-setengah ulama Syafi'i dia kata gitu. Dan ada juga hadis. Mereka berdalil dengan hadis lah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah daripada Sya'bi secara mursal
Dia kata Rasulullah SAW bila naik mimbar pada hari Jumaat, dia mengadap orang dengan muka dia, kemudian dia kata Assalamualaikum, dan dia puji Allah. Lepas tu dia baca satu surah, kemudian dia berdiri, kemudian dia duduk, kemudian dia berkhutbah pula, kemudian baru dia turun. Abu Bakar dan Umar pun buat lagu tu juga. Dalam riwayat. Nah, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, baca tu memang masyru' pada kedua-duanya. Kena baca pada kedua-duanya. Ada hak kata wajib, ada hak kata rukun, ada hak kata sunat. Itu beza-bezalah pendapat. Tapi baca tu kena baca pada kedua-duanya. Ini ulama-ulama Syafi'i di Iraq ia pakai qaul qadim mazhab Syafi'i. Lagu tu dia kata pada kedua-duanya. Iraqi berkata ini juga yang dipilih dalam mazhab Ahmad. Yang keempatnya, pada khutbah yang kedua tu hak baca Quran, situ hak kata wajib, hak kata rukuk, hak kata sunat, kau duduk situ pada khutbah yang kedua. Ini berdasarkan riwayat Nasa'i daripada Jabir bin Samurah. Dia kata Rasulullah SAW berucap dengan berdiri, lepas tu dia duduk, kemudian dia berdiri dan baca beberapa ayat. Maknanya waktu itu pada khutbah yang kedua. Sanadnya sahih. Walaupun orang yang pertikaikan, dia boleh pertikai lagi. Ni tidak jelas lah gitu gini, dia boleh kata. Itulah yang dia sebut di sini. Dalam mazhab Hanafinya sunat. Baca Quran sunat. Bukan rukun, bukan wajib, tapi sunat. Kalau tak baca dalam kedua-dua besar khutbah tu. Bagi dia je. Tapi sunat. Molek lah kalau baca tu, molek. Hak tu je pengajaran daripada hadis ini. Kemudian riwayat daripada Jabir bin Samurah, dia kata sembahyang Rasulullah SAW tu sederhana. Khutbah dia pun sederhana. Nabi SAW baca beberapa ayat Quran. Sini tak nak sebut dah qaf ke apa. Daripada situlah ulama mengatakan baca ayat Quran tu hak kena adanya dalam khutbah ni. Bukan maknanya tentu surah mana-mana. Dan Nabi SAW mengingatkan orang, bagi tazkirah lah, bagi tazkirah, yuzakkirun nas, mengingatkan orang, nasihat lah. Itu kandungan khutbah dia tu. Tapi dia semaya pun sederhana, tidaklah terlalu panjang sangat, lama sangat sampai gelisah orang, tak ada. Khutbah pun lagu tu juga. Jadi sederhana kedua-duanya. Itu pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis ni. Bapa Nabi SAW buat gitu supaya orang tidak jadi jemu, nyusah orang. Supaya dalam bab semaya juga orang lain-lain pun, kalau dengan orang ramai ni, dengan jemaah ni, Nabi SAW banyaklah sabda-sabda dia kita dapati, iaitu Nabi SAW suruh mereka. Dia pula gitu. Kemudian riwayat daripada Amrah, daripada saudara perempuannya, dia kata, Pak Nadir, aku mengambil qaf, tidak mengambil qaf melainkan daripada mulut Rasulullah SAW. Nabi SAW baca pada setiap Jumaat. Abu Daud berkata, demikian juga diriwayatkan oleh Yahya bin Ayyub dan Ibnu Abi Rijal daripada Yahya bin Sa'id, daripada Amrah, daripada Ummi Hisham binti Harithah bin An-Nu'man. Jadi demon ni meriwayatkan gitu. Lama ni hak riwayat ni. Hak sebut Ummu Hisham, tadi Imam Abu Daud sebut, Ibnu Ishaq seorang sebut, dia tidak sebut Ibnu Ishaq seorang. Ramai lagi orang lain hak sebut Ummu Hisham itu. Dan selain daripada apa dia sebut tu, iaitu bintu Harithah belaka, dia pun disebut bintu Harithah belaka, bukan bintu Al-Harith tanpa tak itu. Maknanya Imam Abu Daud nak cerita di sini hak lebih kemahnya bintu Harithah. Kalau kita nak tanya kunyah dia, apa dia? Ummu Hisham. Bukan seorang dua yang meriwayatkan begitu. Tu dia nak. Lepas tu dia mari lagi riwayat Amrah daripada saudara perempuan Amrah. Yahya bin Sa'id meriwayatkan daripada Amrah. Amrah ni dia macam anak angkat kepada Aisyah. Memang anak angkat lah, anak angkat Aisyah. Dia dapat ilmu banyak dengan Aisyah. Kalau riwayat dia daripada Aisyah tu, orang anggap tinggi riwayat itu, istimewa. Riwayat Amrah binti Abdurrahman. Amrah daripada
saudara perempuan bagi Amrah binti Abdurrahman itu. Saudara perempuan dia ni lebih tua lagi daripada dia. Itu dia nak ayat sini. Tadi dia ayat sekat adik-adik dia aja. Mula-mula dia ayat bintul Harith. Lepas tu dia ayat bintul Harithah. Lepas tu dia ayat pula bintul Harithah ni siapa dia? Adik-beradik kepada Amrah. Lepas tu dia ayat pula adik-beradik hak mana tua? Hak mana kakak, hak mana adik? Hak ni kakak lagi daripada Amrah. Itu dia nak ayat. Adapun Amrah itu dia bukan sahabat. Dia tabi'iyah. Hak ni kakak dia ni sahabiah. Sebab apa? Sebab dia dah dengar daripada Nabi SAW. Dia dah dengar. Maknanya dia sahabiah. Hak ni kakak dia. Amrah tu dia adik. Kita boleh tahu daripada hadis ni, bila baca semua kita boleh tahu. Dan kita juga boleh tahu di sini hak katakan anak perempuan Al-Harith ataupun Harithah tadi, dia ni jadi gana dengan orang lain. Takutlah kita kenal orang lain, iaitu Amrah. Dia ayat sini, dia ni adik-beradik Amrah. Kita dapat tahu Amrah tu masyhur. Dia ni adik-beradik lah. Tapi hak ni kakak kepada Amrah. Hak kakak tu sahabat, hak ni tidak sahabat. Itu kita boleh tahu. Bab raf'ul yadain 'ala al-mimbar. Ini bab akad tangan di atas mimbar. Jadi akad tangan ni ada dua maksud. Boleh jadi akad tangan ni seperti mana orang ceramah biasalah, sarah. Dia akad tangan gitu, gini kau. Kita kata itu makna akad tangan. Itukah yang dimaksudkan di sini atas mimbar ini, ataupun akad tangan pada ketika berdoa? Sebab di dalam khutbah tu ada juga doa. Pada ketika doa tu akad tangan maksud sini, ataupun pada ketika ada nak sebut sesuatu perkataan dengan semangat kau nak suruh orang lebih faham kau, ia gunakan tangan. Ia ada dua pendapat. Dua pendapat ni sebab ada kedua-duanya ada hadis lah. Ada hadis. Ada hak kata dengan maksud semasa bagi ucapan tu, tak kira bukan kerana doa. Ada yang mengatakan kerana doa. Kerana doa. Hak lebih macam-macam lah. Ada pendapat hak kata hak ni hak sebenarnya lebih kuat. Kalau kita tengok syarah Abu Daud ni sahaja, misalnya Aunul Ma'bud, pengarang dia kata lebih kuatnya hak akad tangan yang dimaksudkan di sini ialah akad tangan supaya penceramah tu kecek bila dia akad tangan. Itu bukan maksud doa. Hak tu lebih kuat. Sebab berdasarkan hadis dia marilah hadis. Dan kalau doa, apa maknanya akad tangan gini? Cerita gini. Mana ada ketika doa gini, akad jari so gini? Itu bukan pasal doa tu. Itu dalil dia yang dia kata lebih kuat tu. Bukan pasal doa akad jari gini. Orang yang kata hak ni maksud akad dua tangan di atas mimbar ni, maksud ni berkenaan dengan doa, dia ambil hadis lain yang jelas menunjukkan doa. Umpamanya hadis ni. Hadis ni. Dia katakan ni Umarah bin Ruwaibah, seorang sahabat, dia tengok Bishr bin Marwan ketika dia berdoa pada hari Jumaat. Dia berdoa pada hari Jumaat ni, dia khutbah lah. Pada ketika tu dia akad tangan. Hadis ini menunjukkan akad tangan di sini ketika berdoa tu. Dan begitu juga di dalam Muslim, dalam Tirmizi juga menyebutkan dengan jelas bahawa hak ni doa. Dalam Muslim misalnya, dia kata ra'aitu Bishran yarfa'u yadayhi, dia mengangkat kedua tangannya ailid doa. Lebih terang lagi dalam Tirmizi dengan lafaz Bishr bin Marwan yakhtubu farafa'a yadayhi fid du'a. Dia mengangkat kedua tangannya pada ketika doa. Jadi jelaslah menunjukkan bahawa ini maksudnya pengarang kita ni, hak ni dia mentarjihkan akad tangan hak pada ketika doa tu. Hak tu yang dimaksudkan di sini. Tak apalah. Bila sahabat ni tengok Bishr bin Marwan
Bishr bin Marwan ni iaitu adik-beradik kepada Abdul Malik bin Marwan, khalifah Abdul Malik bin Marwan, anak kepada Marwan bin Al-Hakam. Hak ni adik-beradik ni. Dia ni menjadi gubernur di Kufah. Umarah bin Ruwaibah, dia ni duduk di Kufah. Sahabat dia ni. Bila dia ni tengok Bishr bin Marwan itu, ketika dia berdoa, jadi dengan mengisyaratkan dengan kedua tangannya sekali. Sebab biasanya orang doa kan angkat kedua tangan lah, doa. Pada hari Jumaat, Umarah pun kata, semoga Allah membinasakan kedua tangan ini, yakni hak akak ni. Sebab Nabi tak buat lagu tu. Nabi tak buat lagu tu. Lalu dia katalah, aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas mimbar, tak ada lebih daripada ni jari lah kalau dia nak akak. Dia akak gitu, jari. Pada ketika dia pegang tukak kau, dia pegang apa dia busur panah kau, dia akak gitu. Tak ada gini. Akak tangan tu tak ada. Baiklah. Paling tingginya hak tu. Hak tu pun dia tidak akak semua juga. Tak ada dalil yang mengatakan setiap kali doa Nabi akak jari dia. Tak ada. Cuma dia nak ayat sini paling tinggi. Hak dia buatnya pada ketika doa tu, kalau aku nampak tu dia akak tangan. Tak ada dua gini. Dua gini. Bukan sama. Hadis ini menunjukkan bahawa bercanggah dengan sunnah itu tak boleh dalam perkara-perkara yang kita tidak faham, yang merupakan agama. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk kepada kita ibadat, kita tak boleh mana-mana. Kalau tidak, apa yang sahabat ni kata, semoga Allah membinasakan tangan tu, maknanya orang buat benda bid'ah ni, sahabat marah benar. Tak kira sahabat mana-mana. Kita tengok banyak dalam hadis-hadis. Kalau benda tu benda ringan, kita kata dah muka. Memanglah dalam riwayat yang kedua ni, dia kata, tidak pernah aku lihat Sahal bin Sa'ad, Nabi sallallahu alaihi wasallam holong tangan pada ketika pada ketika berdoa, sama ada atas mimbar dia ataupun bukan atas mimbar dia. Tak pernah. Setengah-setengah orang dia faham. Dia faham kan Nabi tak angkat tangan, tak pernah angkat tangan pada ketika doa. Tak kena tu. Bid'ah angkat tangan pada ketika berdoa. Tu dia kata lagu tu. Tak kena tu. Banyak sangat hadis-hadis hak Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tangan pada ketika berdoa tu. Hak tak adanya pada ketika khutbah ni angkat tangan. Hak tu tak ada. Begitu. Hak maksud dia di sini, hak tak ada angkat tangan ni pada masa khutbah ke atas mimbar ke bukan atas mimbar. Hak ni syahiran. Syahiran ni dengan hola panjang tangan. Hak tu tak rajin. Hak angkat tangan panjang gini ni pada ketika berdoa ada. Hak berdoa minta hujan. Hak tu ada. Hak pada ketika lain tak ada lagu. Angkat tangan tinggi lagu tu tak ada. Tapi bukan makna tak ada angkat tangan langsung. Angkat tangan tu ada. Tapi bukan semua doa Nabi tu angkat tangan. Gitu. Masalahnya orang kita ni kadang-kadang kalau doa mesti angkat tangan. Ada kalanya tak boleh. Salah macam sini. Dalam khutbah salah besar. Termasuk di dalam bid'ah. Termasuk dalam bid'ah, dan sahabat doakan keburukan. Dia tak boleh nak doa buruk ke orang ni. Doa buruk ke orang ni tak boleh. Haram doa buruk ke orang. Tapi kerana dia buat sesuatu kesalahan yang besar, tengok sahabat buat gitu. Yang kedua tu pun lagu tu juga. Dia kata ini bercanggah dengan sunnah. Hak bercanggah dengan sunnah mardud, maqbuh, keji, jelek. Hak bercanggah dengan sunnah. Di dalam kitab, di sini tak ada sebut, di dalam kitab Aunul Ma'bud dia ada sebut. Hak masalah angkat tangan tu, doa tu ada. Aunul Ma'bud ni ulama ahli hadis. Pengarang dia tu ahli hadis pun terima. Kalau di India tu ahli hadis. Ahli hadis ni dia tak pakai mazhab. Dia pun terima. Khalil Ahmad ni dia mazhab Hanafi, memang dia terima. Dia tak nak sebut sini pun kita tahu dah.
Hak setara pengarang Aunul Ma'bud tu dia terima. Dia kata sunnah Nabi. Tapi bukan semua lah. Tapi hak ni dalam bab pada ketika khutbah ni semua sepakat. Tak ada akad tangan. Akad tangan bid'ah. Bid'ah. Ini maknanya benda-benda ibadat ni tak boleh kias. Tak boleh kita kata dah moga tempat lain ketika doa Nabi akad tangan, sini kalau kita akad tangan buat apanya? Tak boleh kata lagu tu. Silap kalau kata lagu tu. Misalnya sini. Dah kata tahu dah Nabi akad tangan ke tempat lain, buat apa je kalau dia akad tangan sini, moga doa juga. Buat apa ya sahabat kata begitu mau? Menunjukkan bid'ah ni tak boleh berlaku. Bid'ah ni hak i'tiqadiyah, hak berkait dengan akidah pun tak boleh. Hak berkait dengan amalan, ucapan, perbuatan pun tak boleh. Setengah-setengah orang yang tidak faham. Dia kata apa apanya? Dapat kalau kita ngatik. Orang mati tu kita ngatik, beripung ngatik rumah. Tak molek kalau la ilaha illallah. Dia tidak faham. Masalahnya Nabi ada buat ke tidak lagu tu? Mati semua sahabat dia. Zaman sahabat ada buat ke lagu tu? Tak ada. Tak ada. Kita kata apa je dah molek. Tak boleh, tak kena lagu tu. Silap. Banyaklah contohnya. Orang kita ni, masyarakat kita setengah-setengah dia pakai. Supaya kita juga, tapi setengah-setengah tidak. Hak tu pelik. Dia tak guna kaedah tu molek. Kalau guna kaedah tu molek supaya. Misalnya, apa nama ni, hari raya tu. Takbir hari raya. Kalau raya puasa kat berhenti sekat. Itulah nak maya raya. Berhenti tak ada lah takbir. Kalau raya haji 3 hari kan. Semua maklum. Dalam radio gapo pun lagu tu. Dalam TV pun gapo. Apa kita tak kata takbir ni kan molek. Kalau dah raya haji 3 hari, hak ni pun kita buat 3 hari juga. Apa kita tak buat lagu tu? Dah takbir tak molek. Molek. Raya puasa kalau tempat kita ni lebih meriah. Cuti panjang, lebih panjang. Kita buat ibadat apa salahnya? Apa tak buat lagu tu? Baik, kalau kita tanya nak jawab lagu mana? Mesti akan jawab. Betul waktu tu. Takbir tu molek, tapi dah muka Nabi tak buat. Ada. Betul, kita pun kata lagu tu. Dan Nabi tak buat. Tapi apa ya? Pakai waktu saja. Hak lain, hak mengatik ni tak pakai apa. Itu masalah. Kalau pakai kaedah tu pakai belakang. Senang. Selesai masalah. Itulah yang kita kata bid'ah ni, idhafiyah ni tak leh. Setengah-setengah ulama kita ni bukan orang biasa. Hak ngaji tu dia tak faham lagi. Biarlah mungkin berasa nak marah sikit, tak sungguh. Tak faham sungguh. Dia tak faham lagi. Dia dah ingat bid'ah idhafiyah ni tak apa. Bid'ah idhafiyah ni lagu mana? Hak ni sebenarnya. Doa tu asalnya ada, akad tangan tu ada. Tapi sini tak ada. Nabi tak pernah akad. Dan bila Nabi tak pernah akad, kita tak boleh nak guna fikiran kita nak kata, kan Nabi pernah doa, ada tempat dia akad, sini pun apa tak boleh. Kan tak boleh. Serupa juga lain-lain pun. Lagu tu pula. Lagu tu. Apa ya setengah tempat kita pakai, setengah tempat kita tak pakai. Kaedah tu berlaku-berlaku tempat mana-mana pun. Hadis ini juga menunjukkan bahawa sahabat itu dia ambil berat tentang bid'ah. Jadi kalau orang kata bid'ah ni benda kecil, tak sudut cara buat apa, tak kena tu lagu tu. Maknanya sahabat tak reti. Kita pandang lekeh kepada sahabat, dua kerja benda tak ada faedah. Tak kena tu. Kita kena betul. Hak ulama kata bid'ah tu ada bid'ah idhafiyah, hak tu betul. Jangan kita nafikan. Jangan kita kata pula bid'ah hasanah hak ni. Apa aja. Kalau nak kira hasanah kan ada asal dia. Hak ni pun ada. Apa tak boleh buat ni? Apa yang marah gini mau? Itu benda. Sebab itu kita kena pakai kaedah. Kita tidak kata setengah-setengah orang dia kata mengaji hadis tak saya pakai ulama. Bila tak saya pakai ulama? Ulama lah ni. Ulama lah ni kata ni. Jadi kita kalau balik kepada kaedah asal tu senang, selesai masalah. Tak ada lah timbul kecoh. Ni kadang-kadang kita tu malangnya.
orang yang nak bawa hadis ni. Tapi kita kata kita percaya kepada Rasul. Orang nak bawa hadis ni takut pula. Apa takut? Nak ayat hak sebenar. Pasal tak serupa dengan hak biasa ni, kita jangan ingat hak biasa ni betul belaka. Cuci molek dah. Tak kena lagu tu. Nak tahu cuci tak cuci, tengok kitab. Hadis lah yang menentukan. Semua kita kata Quran ada hadis menjamin. Hak tidak sesat lain dah, tak ada jaminan. Tapi bapa ya kalau sebut hadis tak sih, apa? Itu silap besar tu. Silap besar tu. Banyaklah contoh-contoh yang seumpama ini. Kalau kita perhati, menunjukkan hak ulama kata bid'ah idhafiyah tu ada. Ada dalil-dalilnya sangat banyak. Salah satunya malam ni kita jumpa ni. Ni bukan akidah ni, tak ada kena-mena akidah ni. Asas dia ada. Dan benda tu pun molek, tidak betul. Tapi tak kena tepat, dia jadi bid'ah. Dia jadi bid'ah. Itu perkara. Perkara yang kedua mungkinlah biasa juga kan dalam masyarakat kita. Tok Imam tu tak apalah, memang tak akak pun Tok Imam, sebab kita pun pakar tu. Tapi ni hak ramai-ramai. Lagu mana? Hak ramai-ramai. Dalam hadis tak ada satu pun hadis kita jumpa dah. Apabila Tok Imam tu baca doa tadi, Tok Imam tu benarlah tak akak tangan. Ni orang ramai ni dia akak tangan. Tak ada dalam hadis. Tapi setengah mana, setengah-setengah orang dia boleh kata setengah mana haram apa. Dah tak ada, tak sah lah. Lepas tu amin, sekadar amin gitu lah, amin. Gitulah. Sekadar amin. Sekadar gitu je lah. Nak kata akak tangan, tak ada dalil. Setengah-setengah orang dia sekolah tadi jugalah, dia kata dah tempat lain ada akak tangan, apa kalau kita nak akak tangan situ? Masalahnya dah tak ada. Dah tak ada. Tapi kalau akak tangan, siapa dosa nak kau? Mudah-mudahan tidak lah. Tapi kalau, sebab tu yang kita kata, kalau kita tengok hadis ni, dah tak ada sahabat-sahabat tak ada buat lagu tu. Tak sahabat buat tu lebih moleknya. Tentu dah tu. Tak sahabat buat. Dan doa Nabi seperti kita maklum, dia tidak semuanya akak tangan. Macam ni salah. Supaya juga di akhir sembahyang tu kan dia ajar suruh doa juga, banyak juga doa. Dalam sujud pun ada juga doa, boleh juga. Nak angkat tangan lagu mana situ? Bahkan Nabi SAW larang pula dah angkat tangan dekat apa ni hujung sembahyang. Tak boleh. Semua ulama larang. Tak ada siapa kata doa boleh angkat tangan. Tak ada. Kecuali kalau lepas sembahyang tu lain lah. Ketika hujung sembahyang tak ada. Tak boleh. Maknanya gitu keadaan doa. Tepat tak boleh tu tak boleh lah. Gitu. Tepat hak boleh, boleh. Tepat hak kira menyusahkan, tak sah. Ni masyarakat kita ni kadang-kadang nak makan, dia jadi sebuah Kristian pula. Tapi kalau kita kata kan orang marah. Kalau Kristian nak makan kan, dia buat palai dia tu lah. Kita ni nak makan, doa sekali ramai-ramai. Bila ada Nabi buat lagu tu, makan banyak kali. Ada semua majlis makan ni. Tapi bila Nabi buat, bila nak makan ramai-ramai ni, dia jadi pala. Baca doa, hak lain doa amin sebelum makan. Apatah lagi kita nak kata setiap kali nak makan dia buat lagi. Biar agak ada, so bila tak ada, apa yang kita buat ketetapan? Kalau hak rasmi. Ketika rasmi Nabi tak ada, ketika rasmi. Itu banyaklah benda-benda yang seumpama itu. Dan menyusahkan setengah-setengah tu. Kalau kita nak apa ni, naik motor, nak berhenti angkat tangan dulu kah? Subhanallazi sakhara lana. Tak kira gitu. Belah-belah lah. Belah-belah lah. Tidak nanti kena juru benda. Tak. Nabi SAW bila orang apa nama nak mari suruh dia tahnik, suruh dia mamah, wah kurma, suruh bubuh dalam mulut. Dia doa gitu je. Tak ada duk kata rasmi duduk selo juru benar gitu, tak ada. Supaya juga orang ni kata barakallahu fika, barakallahu laka, barakallahu alaika, dia doa. Bila-bila gitu, tak ada pun kata dia berhenti angkat tangan. Tak ada.
doa dah tu. Masalah Tuhan nak terima, kalau akak tangan tidak akak tangan Tuhan nak terima, siapa dia tahu waktu tu. Lebih makbul. Kalau gini-gini, siapa dia tahu waktu tu. Dan kalau Nabi SAW pun lagu tu, apa yang kita menyusah, mengikat itu. Sebab itulah betul ulama kata, mengikat sesuatu yang Nabi tidak ikat, itu pun bid'ah juga. Menentukan sesuatu yang Nabi tidak tentukan, bid'ah juga. Buktinya inilah benda-benda ni ada dalam hadis. Kemudian iqsaril khutab, meringkaskan khutbah. Sekat tu dah. Wallah.